Okey, baik. Kita berteruskan lagi dengan kuliah kita siri yang kedua berkenaan dengan pengertian sains dan teknologi dalam Islam. Berdasarkan pengalaman peribadi saya ketika saya berumur 16 tahun, pada ketika itu daripada PMR nak naik ke tingkatan 4, memang menjadi dilema saya untuk memilih bidang sains ataupun bidang sastra, ataupun lebih spesifiknya lagi lah bidang pengajian Islam lah, bidang agama. Jadi macam-macam kita dengar masyarakat kita, pakcik-makcik kita lah, maksudnya makcik-makcik saya, malah ibu bapa saya sendiri pun macam antara timbang taranya mana lebih baik, aliran sains ke aliran agama, maka timbullah kata-kata ataupun dialog-dialog seperti yang saya nyatakan dekat dalam slide ni. Belajar bidang sains nanti mudah dapat kerja. Bidang sains ni penting untuk bina negara dan bina masyarakat. Ada juga yang menyatakan ilmu sains ni akan menyebabkan kita lebih menghayati Al-Quran. Maka kalau belajar ilmu sains, insya-Allah dua-dua akan dapat. Sains dapat, penghayatan Quran pun dapat. Tapi kalau belajar ilmu agama saja, nanti ilmu sains tu tak dapat. Macam itulah. Jadi semua dialog-dialog ini menggambarkan sebenarnya salah faham kita terhadap konsep sains. Jadi sebenarnya kita nak pegang pada definisi yang mana. Ada yang menyatakan bahawa sains itu ialah semua ilmu, termasuklah ilmu agama pun termasuk dalam bidang sains di bawah kategori sains sosial. Jadi sebagai seorang Muslim sebenarnya kita harus mengetahui definisi sains yang macam mana kita nak pegang supaya kita dapat melihat ilmu dan bidang sains ni secara lebih tepat. Okay, jadi kita pergi, kalau di peringkat introduction, di peringkat video pengenalan, saya menyatakan bahawa al-ulum ini ialah perkataan yang digunakan untuk merujuk bidang sains. Okay. Asal usul perkataan sains ni dia timbul pada zaman keilmuan tamadun barat. Maksudnya tak pernah lagi wujud perkataan sains ataupun santia ni yang bermaksud ilmu pengetahuan pada peradaban sebelum peradaban barat. Maksudnya Islam tak gunakan perkataan sains ni. Dia hanya wujud ketika maraknya ataupun ketika wujudnya peradaban barat. Jadi dalam definisi sains ini ada beberapa lah tokoh-tokoh yang saya ambil, saya petik kata-kata mereka tentang definisi sains. Kita tengok daripada definisi yang diberikan oleh Crum tahun 2002 yang menyatakan bahawa sains ini ialah pemupukan. Ada setengah kata pemupukan, ada setengah kata penumpukan. Maksudnya ilmu tu bertumpuk-tumpuk ataupun diterap pembukaan ilmu yang bersistem dan berkaedah tentang alam secara spekulasi, secara agak-akan, bukan secara nyata pasti, secara spekulasi, pencerapan dan eksperimen yang menghasilkan hukum-hukum secara objektif mengenai fenomena alam dan penerangannya tentang fenomena tersebut. Ada beberapa kata kunci kat sini. Yang pertama sekali ialah pemupukan pengetahuan ataupun istilah dia ialah accumulated knowledge. Maksudnya ilmu-ilmu yang berkumpul. Maksudnya dia satu lapis masuk satu lapis. Maksudnya pemupukan ilmu. Lepas tu keadaan dia, proses nak tumpukkan ilmu tu, nak accumulatekan ilmu itu, pertamanya ialah dia bersistem, ada kaedah yang tertentu, dan dia merupakan satu spekulasi, satu agak-akan yang seterusnya menggunakan pencerapan ataupun observation, seterusnya dengan melakukan eksperimen sehingga terhasilnya hukum ataupun prinsip, dan prinsip dan hukum tersebut bersifat objektif, dan pemupukan pengetahuan itu berlaku pada alam ini, fenomena alam. Dan semua kata-kata kunci ini penting agar satu hukum dan prinsip yang ditemui itu menjadi satu prinsip yang boleh dibuktikan kebenaran dia. Okey, yang keduanya ialah daripada Prof. Syahrir Muhammad Zain yang menyatakan bahawa sains ini ialah fenomena secara bersistem, mantik, objektif dengan menggunakan kaedah khusus untuk tujuan penumpukan pengetahuan yang boleh dipercayai. Sama saja, tapi Ustazah rasa ayat ini lebih mudah lah. Maksudnya dia melibatkan fenomena alam secara bersistem, mantik, objektif, kaedah yang khusus ditata carakan, yang sama juga melibatkan pemupukan pengetahuan, yang mana natijahnya ialah sesuatu perkara yang boleh, hasilnya nanti kajian sains ini nanti mengeluarkan satu prinsip ataupun hukum yang boleh dipercayai kebenarannya.